الحمد لله القائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan kita melakukan amalan harian kita dengan kita melakukan amalan-amalan yang penuh dengan keikhlasan terhadap Allah Ta'ala, dan kita tinggalkan setiap maksiat-maksiat ataupun dosa-dosa. Mudah-mudahan kita ditempatkan di dalam syurga Allah Ta'ala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini mimbar akan membicarakan tentang satu tajuk yang sangat berat bagi kita, iaitu tentang amanah. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, amanah ini adalah satu tanggungjawab yang perlu kita pikul, yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita, supaya kita tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan. Sama ada amanah kita dalam menjaga harta benda, sama ada amanah kita dalam mencari keredaan Allah Ta'ala, ataupun amanah kita terhadap ahli keluarga kita. Semua ini akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Addil amanata ila man itamanaka wa la takhun man khana." Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda? Nabi berkata, Nabi menyebut kepada kita tentang amanah. Tunaikan amanahmu kepada mereka yang memberikan amanah. Wa la takhun man khana. Dan janganlah engkau mengkhianati amanah yang telah diberikan kepada engkau, dan jangan engkau khianat kepada mereka yang mengkhianati engkau. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sejak akhir-akhir ini bagaimana kita lihat seorang yang beragama Islam, seorang yang dikatakan beriman kepada Allah Ta'ala, dia boleh menunaikan sembahyang, dia boleh berpuasa di bulan Ramadan, dia boleh mengeluarkan zakat, dia boleh menunaikan haji ke Baitullah, tetapi di sebalik daripada tanggungjawab ataupun kewajipan yang dia laksanakan, dia abaikan tentang amanah. Inilah yang terjadi pada akhir zaman. Bagaimana amanah dibiarkan, amanah dirasakan bukan satu perkara yang penting. Sedangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kita ada tanggungjawab, dan setiap tanggungjawab itu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang ketua bertanggungjawab kepada orang bawahannya, dan akan dipersoalkan tentang tanggungjawab tersebut. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ketua keluarga bertanggungjawab terhadap ahlinya, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap isteri-isterinya, maka akan dipertanggungjawabkan tentang amanah tersebut. Kemudiannya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang isteri pula bertanggungjawab terhadap rumah tangga suaminya, terhadap rumah suaminya, terhadap keluarga suaminya, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala akan tanggungjawab tersebut. Wal khadimun ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi.
Dan hamba ataupun di zaman sekarang kita mengatakan pekerja bertanggungjawab terhadap harta majikannya dan akan dipertanggungjawabkan dan dia akan dipersoalkan tentang amanah tersebut. Wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kita ada tanggungjawab dan tanggungjawab ini akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka dalam hadis tersebut bagaimana Nabi menyebut tentang golongan-golongan yang akan dipersoalkan tentang tanggungjawab. Apa yang Nabi bicarakan yang pertama tentang ketua. Akhir zaman bagaimana kita lihat apabila amanah diberikan kepada seorang ketua, kepada seorang pemimpin, kepada seorang wakil, maka adakah kita menjalankan amanah yang telah diberikan itu dengan penuh rasa tanggungjawab? Kita lihat bagaimana seorang ketua sekarang apabila diberikan amanah, dia gunakan tahtanya, dia gunakan sebagai ketuanya untuk menzalimi orang bawahan. Dia menggunakan sebagai tahta ketuanya untuk mengauk keuntungan dunia. Dia menggunakan tanggungjawab ataupun ketua yang diberikan kepadanya untuk dia mencari nama dan dia meriakkan dirinya ataupun dia merasa bangga dengan tahta tersebut. Sedangkan seorang ketua bertanggungjawab terhadap orang bawahan. Apabila orang bawahan melakukan kesalahan, si ketua lah yang akan dipertanggungjawabkan. Si ketua lah yang akan dipersoalkan. Orang pertama yang akan dipersoalkan adalah si ketua. Maka tugasan sebagai seorang ketua bukan tugasan yang remeh. Tugasan sebagai seorang pemimpin bukan tugasan yang hanya menyeronokkan di dunia. Padahal di akhirat Allah Ta'ala kita akan mendapat kesusahan jika kita salah guna tentang title ketua. Yang keduanya Nabi menyebut tentang seorang lelaki, iaitu bertanggungjawab terhadap ketua ataupun terhadap keluarganya. Akhir zaman kita lihat di zaman kita sendiri bagaimana ketua keluarga yang membiarkan anak-anak melakukan maksiat, yang membiarkan anak-anak melakukan kezaliman, yang membiarkan anak-anak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ketua keluarga tidak melakukan ataupun tidak menunaikan amanah yang diberikan untuk mereka menegur ahli keluarga yang melakukan maksiat, ahli keluarga yang melakukan kesalahan. Maka di manakah amanah sebagai seorang ketua keluarga? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara u'iddat lil muttaqin. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dengan memberikan amaran kepada orang yang beriman. Wahai sekalian manusia yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, ahli keluarga kamu, nara, daripada api neraka Allah Ta'ala. Kerana api neraka Allah Ta'ala itu waquduhan nas wal hijara, api neraka Allah Ta'ala itu tempat bahan bakarnya adalah di kalangan manusia dan batu-batu. Maka jelas apa yang disebut oleh Allah Ta'ala kepada kita, bahawa sesungguhnya tanggungjawab untuk mendidik ahli keluarga, tanggungjawab untuk membawa ahli keluarga kepada agama Islam adalah tanggungjawab ketua keluarga. Jika kita masih belum berkahwin, kita adalah anak lelaki, maka tanggungjawab itu di atas bahu kita untuk kita menegur ahli keluarga yang melakukan kesalahan, untuk kita membawa ahli keluarga kepada agama Islam yang sebenar. Ini adalah tugas kita. Bagaimana akhir zaman kita lihat si anak tidak menutup aurat, maka ayahnya memejamkan mata. Si anak keluar bersama bukan mahramnya, si ayah pejamkan mata. Bagaimana anak mencuri, si ayah membela anak yang mencuri. Bagaimana anak yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, si ayah pejamkan mata. Sedangkan ayah boleh hadir ke rumah Allah Ta'ala 5 kali menunaikan solat secara berjamaah.
tetapi tanggungjawab untuk memelihara keluarga diabaikan. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudiannya baginda Nabi Muhammad SAW menyebut tentang seorang perempuan yang bertanggungjawab terhadap rumah tangga suaminya. Ini juga yang berlaku di akhir zaman, yang mana ramai wanita yang boleh berpuasa, ramai wanita yang boleh menahan lapar dan dahaga, tetapi di sebalik pada perkara yang dia lakukan pada bulan Ramadan, dia melakukan satu perkara yang sangat dilarang oleh Allah Ta'ala. Ada wanita yang bergelar sebagai seorang isteri menceritakan keaiban suaminya. Ada juga wanita yang bergelar sebagai seorang isteri memperlekehkan suaminya, mengadu domba akan rumah tangganya. Maka ingat, perkara yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah tanggungjawab yang akan dipersoalkan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, yang terakhir, bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebut tentang al-khadimur ra'i. Al-khadimur ra'i fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Tanggungjawab sebagai seorang pekerja terhadap harta majikannya. Bagaimana kita lihat sekarang ini, di zaman sekarang, tanggungjawab sebagai seorang pekerja sudah semakin berkurangan. Di dalam waktu kerja kita boleh melakukan perbuatan seperti bermain Facebook. Di dalam waktu kerja kita boleh mengambil sedikit masa ataupun kita mengabaikan kerja dan kita lebihkan kepada media baru kita. Bagaimana dengan tanggungjawab yang diberikan sebagai seorang pekerja untuk bertugas dengan penuh keikhlasan, untuk bertugas dengan penuh amanah? Maka itu juga akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Setiap amalan, setiap perbuatan, setiap tanggungjawab akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW memberikan amaran kepada kita tentang manusia yang tidak menjaga amanah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebut ayatul munafiqin salas, tanda-tanda orang-orang yang tidak, ataupun tanda-tanda orang yang munafik ini ada 3. Iza hadasa kazaba, apabila dia berkata-kata dia bohong. Wa iza wa'ada ikhtalafa, apabila dia berjanji dia mungkiri. Wa iza tumina khala, apabila diberi amanah dia khianat. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka kita ambillah amanah yang diberikan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab. Jangan kita buat satu perkara yang mana boleh membinasakan kita di hari akhirat. Rugilah manusia yang mana telah diberikan amaran oleh baginda Nabi, yang mana telah diberikan amaran oleh Allah Ta'ala, tetapi ia lalai, ia masih melakukan maksiat. Bagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW? Nabi bersabda, taraktu fikum ma in akhadhtum bihi lan tadillu ba'di, kitab Allah wa sunnati. Bagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengajar kepada kita, telah memberikan pengajaran kepada kita. Nabi Muhammad SAW sabda, taraktu fikum ma akhadhtum bihi lan tadillu. Engkau peganglah, aku tinggalkan kepada engkau perkara-perkara ini yang perlu engkau pegang, dan engkau tidak akan sesat sampai bila-bila. Yang pertamanya kitab Allah, Al-Quran. Yang keduanya sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka kesimpulan yang dapat dibuat adalah tunaikan amanah yang diberikan kepada kita. Jangan kita mengkhianati amanah yang diberikan. Keduanya, di bulan Ramadan yang makin hampir meninggalkan kita, di bulan ini juga Allah Ta'ala membukakan seluas-luasnya pintu maghfirahnya. Maka bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menerima taubat hamba-hambanya. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala jika kita ada melakukan kesalahan.
Dan Allah Ta'ala sebut dalam suratul Imran, Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu dalam mencari maghfirah Allah Ta'ala. Kita tinggalkan maksiat, kita tinggalkan dosa, kita ambil peluang yang sebaik mungkin di bulan Ramadan, di fasa yang pertengahan dan fasa yang terakhir ini, dengan penuh ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Berazamlah untuk kita tinggalkan maksiat, berazamlah untuk kita tinggalkan dosa. Semoga kita mati yang orang-orang yang beriman, mati orang-orang soleh, dan kita ditempatkan bersama minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدر شاه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا رزقا إلا باركته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وانشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.